Okey, dekat sini kita ada maksimum boleh create sampai 50 room. Maksimum lah setakat ni. Okey, participant pula dia kata sini kita boleh buat secara automatik ataupun manual. Tapi untuk yang khusus ni saya akan create secara auto lah. Okey, bila dah create tadi, dia akan ada satu menu di sebelah kanan ni. Maknanya dia punya bilik tu dah ada. Cuma tadi saya lupa saya nak createkan room kedua ni. Sebentar. Saya kena buat dulu. Okay, room ni saya pilih dua bilik lah. Masing-masing tu kalau ada dua PC tu bolehlah cuba di sebelah ke. Saya sambil tengok ni boleh kat try cuba macam mana. Okay, kita create rooms. Okay, sekarang ni masing-masing kau tengok sini sebenarnya kalau ikutkan semuanya banyak masuk. Tapi saya tak akan ni lah. Sekarang ni saya nak tunjuk yang macam mana kalau auto tu dia akan nampak macam mana kalau kita susun room tu secara auto. Sekarang ni daripada dalam sistem default lah dia pilih. Yang ni room 1. Okey, yang ni room 2. Tapi dalam apa ni dalam ramai ni sepatutnya kalau macam ada macam 100 ni kita boleh create dalam 5-6 room tu dah okey dah sebenarnya. Macam 1-2 ni memang terlalu ramai lah. Cumanya saya nak tunjuk ni yang ni kalau kita set secara auto. Okay, saya remove kat dulu room ni. Okay, sekarang ni saya akan tunjuk yang cara nak buat untuk manual. Saya guna 2 bilik. Di sini boleh pilih lah room berapa banyak room, tapi saya pilih mungkin 2 bilik lah. Okey, sekarang ni kalau kita buat manual, senarai peserta ni ada dalam assign participant ni. Ni ramai ni, semua ni. Daripada ramai ni sebenarnya kita boleh pilih siapa yang kita nak masukkan dalam bilik yang berbeza. Sebenarnya tadi sebelum meeting tadi saya dah set dah manual account dekat bawah ni. Tapi sebab mungkin yang tu ada masalah dengan mungkin ada macam gangguan suara, jadi saya dah clearkan tadi lah, saya dah clearkan. Jadi mungkin saya pilih Kak Diana. Kak Diana untuk apa ni, sebagai contoh lah saya ambil
Kak Diana. Okey, sambil-sambil tu kalau ada pertanyaan daripada peserta, boleh komen dekat ruangan chat, saya akan bacakan. Mungkin ada yang nak bertanya. Saya akan sampaikan kepada penceramah, insyaAllah. Sambil Encik Aiman kan. Okey, yang saya tik ni, saya akan assignkan kepada, okey, bila saya klik assign, okey, di sini akan ada pilihan tadilah, sebab tadi kita dah buat 2 room. Kita dah klik 2 room, maknanya kita boleh pilih kita nak masuk dalam room 1 ataupun room 2. Okey, sekarang ni saya akan masukkan Puan Kak Diana ni dengan Cik Iman ni dalam satu bilik. Tapi sekarang ni belum lagi tak masuk lagi. Cuma sekarang ni kita hanya tempahkan dia untuk masuk dalam bilik tu. Okey, sekarang kita tengok Kak Diana ni, Cik Azman dah ada dalam room ni. Maknanya macamnya kita tempah tiket dululah. Kita tak masuk lagi dalam bilik dalam bilik tu, tapi kita nama kita dah ada dalam room 1. Okey. Untuk yang room 2 ni, saya ambil contoh. Saya ambil gambar itu lah. Nak sign ahli lah. Kalau kita nak buat background, kita klik sign, pilih ke room 2. Sekarang ni Kak Diana dan Encik Azman dah ada dalam room 1 dan room 2. Okey. Okey. Sekarang ni kalau macam kita dalam option ni pula, kita dalam room ni, dia ada option pula dalam ni. Kita boleh rename room tu. Okay, contohnya, okey, room 1 ni katakanlah kita buat sebagai urus setia. Okey, yang ni, yang room 2 ni kita rename dia sebagai apa tak? Beran kot. Okey, kita klik rename room. Okey, sekarang ni kita dah setkan nama semua, dah puas hati. Okey. Sekarang ni room ni masih lagi close. Kalau kita nak push yang peserta tadi, kita klik start. Dia akan opening lah. Okey, sekarang ni kalau tengok sekarang ni, buat masa ni Encik Azman tak boleh jawab lagi lah yang untuk dalam bilik utama ni. Sebab sekarang ni Encik Azman pun dah ada dalam bilik urus setia.
Sekarang ni kalau sekarang ni Encik Azman dia boleh borak dengan Kak Diana lah. Maknanya sekarang dia dah keluarkan daripada yang bilik utama. Okey tak? Okey, masa saya boleh borak dua tu Okey, bilik lain lah. Okey, sekarang ni saya sebagai host, sebenarnya saya boleh pergi bilik ke bilik untuk macam kita tengok okey ke ni, macam dua orang ni kan pingsan dalam dia kan, kita host kan nak tengok juga lah macam mana kan. Okey, sebagai host, host boleh join dalam bilik ni. Di sini ada function join room sini. Sama jugalah kalau macam saya nak join pentadbiran, dia ada option join room sini. Contohnya saya ada record ni nanti sebentar Okey, di sini sekali saya ada di luar. Kalian nampak tak saya buka ni video? Tak nampak? Nampak? Apa ni? Okey. Maknanya kadang-kadang ada dia memang ada kat bilik lain. Sekarang ni okey, saya tunjuk balik yang ni saya di luar lah sebagai host. Okey. Okay, sekarang ni saya pilih room ni. Ini contoh lah, yang maknanya saya tak ikut yang tadi lah, saya guna yang lain. Sebab kalau saya guna yang sekarang ni saya ikut dia kacau sikit lah dalam kita punya khusus ni. Okay, sekarang ni saya klik ke room 1 ni. Saya klik join room. Sekarang ni bila saya join, saya nampak dua ni saya lah. Saya nampak yang staff 1 dengan staff 3. Keadaan dia sama macam ni. Maknanya kita akan nampaklah ahli yang duduk sama kita ni. Okey, bila saya ada dalam ni, saya ada inilah function dia. Antara function yang ada ni, dia punya inilah macam sebagai host dia ada macam meeting option. Saya boleh record record sesi dalam room ni. Dia ada fungsi start record. Dan juga boleh share content lah. Bukan saja host ni, ahli sesama ahli dia memang boleh buat sharing content lah. Sama seperti semasa berada di ruang meeting yang utama. Maknanya function dia sama. Maknanya semua nak buat. Maknanya semua function boleh. Kita nak record session, nak buat raise hand sesama ahli dalam group ni. Maknanya semua boleh buat lah. Maknanya sama saja fungsi. Macam mana saya tunjuk ni, macam chatting, chatting kau nak type.
Okey, ni tak tahu apa. Okey. Dah nampak tadi macam mana dia apa ni gambaran ketika berada di dalam bilik tadi. Okey, sekarang ni saya tu baliklah. Saya keluarkan. Okey, selain daripada itu, untuk breakout room ni, pihak host boleh buat announcement. Okey, announcement ni contohnya misalnya kalau macam masa nak habis tinggal 5 minit ke lagi ke, dia boleh bagi warning pada peserta di dalam breakout room. Okey, kalau nak buat apa tu announcement tu boleh klik di sini. Jadi maksudnya kalau macam ada maknanya kalau bukannya maknanya satu ni kita hantar ke satu room, tak ada. Maknanya kalau kita buat announcement ni sekali kita buat semua bilik dia pergi. Maknanya kalau macam 5 bilik dia akan hantar lah. Contohnya saya type sini katakanlah masa perbincangan di sini dia ada keluar sini lah. We have sent your announcement to all rooms. Maknanya semua nampak lah daripada mana yang ada announcement tu. Tengok ada video. Jadi ini fungsi yang ada lah dalam apa ni breakout room. Okey. Masa dalam breakout room ni kita boleh juga pindah juga ni. Kita boleh pindah misalnya kita katakanlah Kak Diana ni kita pindah ke pentadbiran. Kita klik assign. Pilih. Kita boleh pindah lagi ke bilik. Katakanlah mungkin nak bincang dengan pentadbiran, boleh pindahkan ke dekat assign ke bahagian pentadbiran lah. Kita nampak sini dia akan moving lah, status dia moving. Okey, sekarang ni Kak Liana dengan Puan Zaitun dah ada sekali dah. Yang apa ni okey. Yang room yang kalau nak tutup bilik ni pun boleh dah ni. Okey, yang ni antara yang kita boleh buat lah dalam breakout room ni. Kak Liana ada sekali dengan Puan Zaitun kan sekali? Mana dah ada. Maknanya sini kita boleh pindah, kita boleh bas. Daripada sini pun, daripada yang pentadbiran 2 ni pun boleh dia pindah pergi ke bahagian room setia. Macam itulah maknanya ada kebebasan lah. Okey, Encik Azman. Okey, sekarang ni yang untuk bilik 1 ni okey, kalau nak tutup bilik ni kita boleh tutup dalam bilik. Semua memandangkan Encik Azman pun nak jawab soalan dalam chat, saya tutup.
kalau di bilik lain tu apa yang saya check dalam grup tu boleh nampak dekat hall tu. Okey. Untuk yang chatting dalam bilik ni, kalau macam kita dah apa ni tadi tu saya masuk apa ni ya. Yang macam Cik Azman ni saya ada bilik tapi saya kena unassignkan dia tadi. Sekarang ni room bilik ni dah kosong dah. Okey, untuk breakout room, setup bilik tu chatting tu maknanya bila dia chatting dalam breakout room tu macam bilik Rustia ke pentadbiran ke, chat tu akan hanya nampak dalam bilik tu saja. Maknanya dia tak keluar pergi ke meeting utama lah. Sebab tujuan breakout room ni sebenarnya hasil perbincangan tu sebenarnya dia akan keluarkan hasil apa ni keputusan, dan keputusan itu mungkin dia boleh bawa ke bila tutup saja yang breakout room ni, dia akan pergi ke meeting utama, dia akan mungkin boleh bentangkan pada meeting utama lah. Itu konsep breakout room. Okey, Sekarang ni Cik Wan. ya. Ada soalan dekat sini, boleh saya tu bacakan Boleh. Okey, daripada Puan Rosida Ramli, dia kata nama peserta yang breakout room ni kena assign selepas semua peserta masuk atau boleh assign sebelum mula bengkel atau khusus? Dia bila kita create aja, bila klik aja yang atas ni. Okey. Macam ni kan. Maksudnya kita create ni masa meeting lah. Maknanya bila meeting ni, bila kita klik aja tadi, yang breakout room ni ada keluar macam auto ataupun apa yang kita boleh create manual ataupun auto kan. Kalau kita nak assign biasa kita assign masa ni lah, masa kita create meeting. So, okey, Puan Rosida harap jawapan tadi jelas. Kalau jelas, tunjuk thumbnail satu kali dekat ruangan chat. Okey. Maknanya yang apa ni macam tadilah, macam kita daripada yang beramai ni kita boleh assign. Okey, sekarang ni room apa ni roster ni dah tutup. Okey, sekarang ni kalau nak pindahkan ni kita boleh ni lah. Close room. Okey, semua peserta okey ke setakat ni? Cuba type okey kalau okey. Lepas lebih kurang 1 jam kita berada dalam kursus ni, okey ke semua peserta? Okey, ada soalan lagi. Sementara Encik Wan tengah ni, ada soalan. Dia kata ikon yang muncul kat sebelah kiri triple dot tu apa ya? Mr. B, daripada Mr. B. Nak tekan boleh tekan, tak ada masalah. Cuba tekan Mr. B. Tengok apa yang keluar. Ikon yang muncul kat sebelah kiri triple dot. Triple dot yang mana Sebelah kiri? Yang ada F ni ke? Saya pun tak sure triple dot ni. Daripada Mr. B. Tiga dekat breakout room ke? Dia kata tadi masa demo bilik terpisah tu, dia ada satu ikon dekat sebelah kiri triple dot. Yang tak ada breakout room
Jadi ke? Ya. Ini. Yang ada F tu dia kata. Oh, okey. Hmm. Yang dekat breakout room ni dia ada tadi tu yang pertama sekali ada boleh jadi tak tengok dia. Maksudnya dah masa dah masuk ke belum nanti? Titik yang atas ni ke yang mana? Salah itu. Maknanya yang dalam breakout room. Titik yang atas tu dia kata. Okey. Sebenarnya yang dalam ni sebenarnya sama je fungsi kalau klik sini pun sama je yang macam kalau ada di meeting utama. Dia punya function sama je. Maknanya ada kita boleh buat recording, boleh buat apa ni apa tu yang macam option sama je lah macam kita tu. Bukan titik tu yang sebelah titik. Oh, dia kata ikon sebelah titik, ikon sebelah kiri. Gambar raise hand tu ke? Raise hand. Ke yang room yang ada F tu? Oh, okey. Yang ada F tu rasanya. Oh, yang F tu. Yang ada F tu. Yang tadi. Bukan dalam breakout room. Okey, tak apa. Oh, yang ni. Betul. Mr. Apa B. dia? Oh, sorry, saya lupa nak maklum. Sebenarnya yang ini saya buat apa ni yang untuk persediaan untuk sesi lepas ni. Sebab saya nak tunjuk nanti macam mana kita nak buat poll. Jadi benda ni saya kena create awal-awal lah. Kalau tak nanti kan saya takut ada cari problem tadi lah gitu apa ni macam tapi sebenarnya kalau ikut kalau macam yang biasa yang ni apa ni tak ada lagi ni. Yang sebenarnya tak ada, cuma sekarang ni lepas ni sesi yang untuk cipta pengundian ni topik seterusnya lah depan ni. Sekarang ni dah dah pukul ada soalan lagi ke? Setakat ni tak ada. Kalau ada pun Urusiti akan reply dekat ruangan chat lah. Boleh. Kita akan reply dekat situ. Kecuali Jadi, yang Mr. B tadi soalan dia terlampau advance tu. Itu untuk topik selepas break nanti. Jangan pergi mana-mana Mr. B. tapi tadi jadilah. Jadi ini memang lepas ni lah depan. Jadi macam mana apa ni Cik Hairul ada Saya rasa kita break kejap. Sekarang pun dekat pukul 11, so kita bagi masa 5 minit untuk berehat. Okey, untuk topik pertama, Alhamdulillah telah pun selesai topik pertama iaitu breakout room. Demikian tadi sedikit penerangan penggunaan Microsoft Teams. Dan sekiranya peserta ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan komen dekat ruangan chat. Urussetia akan balas soalan anda tadi. Selepas tu saya nak maklumkan kita ada 2 lagi topik selepas ini. Jangan ke mana, kita ada topik kedua, cipta pool dalam mesyuarat, dan topik yang paling hangat fungsi whiteboard. Itu topik yang paling hangat setakat ni. Jadi tunggu sehingga habis kursus nanti. Kita akan bersua kembali 11.05 pagi. InsyaAllah.
Okey, baiklah. Alhamdulillah sebentar tadi seperti mana yang saya bagi tahu sebelum kita break, kita ada 2 lagi topik yang akan kita akan diberi penerangan oleh Encik Wan. Kita ada topik pertama tadi, sebentar tadi topik breakout room. Kepada yang baru masuk di kursus ataupun sesi perkongsian ICT Microsoft Teams untuk hari ini, untuk lanjutan siri yang kedua. Tadi kita dah selesai topik pertama, breakout room, dan untuk topik kedua, cipta pool dalam mesyuarat akan diterangkan oleh Encik Wan sebentar saja lagi. Selepas tu ada komen kata ada link pendaftaran ke. Sebenarnya link pendaftaran kita akan letakkan di penghujung kursus nanti. Okey, untuk topik kedua, saya ingin mempersilakan penceramah Encik Wan Aziaris bin Wan Aziz untuk topik yang kedua, cipta pool dalam mesyuarat, dan juga topik terakhir, fungsi whiteboard. Dipersilakan. Okay, terima kasih Encik Hairul Faizal. Okey, nanti saya akan sharekan PowerPoint tadi. Okey, pool dalam mesyuarat ni sebenarnya dia merupakan satu, kita boleh buat macam katakan macam kita nak buat cadangan, misalnya cadangan nama ke apa ke kan, macam nama produk ke, kita boleh macam maknanya kita buat penghunian dalam mesyuarat lah. Di mana kalau untuk fungsi ni keputusan di mana bila kita buat tu result itu boleh nampak dalam meeting. Maknanya dia boleh klik lah, dia boleh pilih pilihan yang mana yang dia nak, dan keputusan tu boleh nampak secara langsung. Dan pool ni pun dia pun boleh buat secara ad hoc lah, maknanya masa tengah meeting tu dengan syarat kita dah siapkan awal-awal lah. Siapkan awal maknanya nanti dia ada satu option boleh createkan poll secara segera. Okey. Untuk pool dalam mesyuarat ni hanya organizer sajalah yang boleh tambah dan uruskan pool. Tapi bila dah masuk nanti, bila dah host dah createkan pool, dia akan ada satu option di mana co-organizer boleh juga edit. Jadi maknanya yang ni sama jugalah macam apa ni, maknanya sebelum meeting tu kena buat dululah pool ni. Syarat dia kena ada dulu. Buat masa ni lah, tak tahulah kalau macam besok-besok kalau macam Microsoft ada buat ada tambah ciri baru ke, maknanya masa meeting boleh terus boleh buat, yang tu kena ada lah di masa depan. Okey, saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk buat pool dalam mesyuarat. Okey, sekarang saya akan tunjuk macam mana. Sekarang kita pergi ke kalender lah. Kita pergi ke kalau sesiapa yang ada yang ni boleh juga cuba buka yang ni. Sekarang kita pergi ke kalender. Yang ni. Kita pilihlah hari-hari mana yang kita nak tu. Tapi saya pilih mana yang dah ada tu, saya cuba tengoklah mana yang ada. Okay, contohnya macam ni kan.
Okey, macam ni saya dah createkan sebelum ni. Maknanya kita createkan dulu event dalam kalender. Atau macam ni lah saya terus buat satu contoh. Ujian. Ni sambil tu saya tunjuk jugalah siapa yang tak yang apa ni yang tak berkesempatan untuk menghadiri kursus 1 tu boleh tengok jugalah macam mana cara nak buat create meeting dalam menggunakan kalender. Okey, di sini saya akan masukkan tajuk dia ujian pool. Kalau macam meeting tu bolehlah masukkan mesyuarat ke apa kan sini kan. Kena masuklah nama, sebab dalam attendee ni sekurang-kurangnya kena ada seorang. Kalau kita nak createkan link tu kena ada sekurang-kurangnya kena ada seorang lah kita masuk. Okay, lain semua saya apa ni buat secara default lah. Saya akan klik send. Okay, bila dah klik tadi, klik sekali lagi. Kita klik edit. Okay, sekarang ni kalau tengok dekat atas ni, dia ada satu tanda campur sini. Klik kat sini. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok macam dia berterabur tak nampak form tu, boleh klik type sini lah form. Tapi sekarang ni sebab dah ada sebelah, kita nampak yang sebelah kiri atas ni, klik saja form. Okey. Bila dah keluar paparan ni, sini semua ni dia akan ceritalah apa yang form ni semua. Ini semua yang produk Microsoft ni dia ceritalah apa dia semua fungsi-fungsi ni. Kalau ada masa boleh baca lah. Okey, kemudian klik add. Jadi pun dia tunjuk animation macam mana dia punya fungsi ni. Kalau nak tahu lagi bolehlah klik learn more. Okey kan, kita klik save. Okey, bila dah ada depan ni, kita untuk nak create tu kita kena create new pool. Dekat sini ada dua pilihan lah. Kita boleh buat semuanya, dua-dua ni pun lebih kurang sama juga, tapi kalau untuk meeting tu biasa kita pilih yang ni lah. Response to collect data, maknanya kita collect data daripada pemilihan daripada ni lah, daripada pool ni. Okey, dekat sini kita boleh pilih, kita boleh type lah. Contohnya kita type apa-apa sini, yang maknanya apa yang kita nak ni lah, minta feedback daripada ahli. Contohnya macam apa-apa kan. Produk IT. Lah monitor ke. Contoh je lah.
Jadi masuk di sini. Kalau nak tambah lagi. Kita klik add option. Berapa kan? Untuk sekarang ni, setakat ni kita yang boleh masuknya 6 item je setakat ni. 6 item je yang boleh masukkan. Kalau kita nak minta ahli pilih lebih pada satu, boleh pilih multiple answer. Tapi untuk ni, untuk yang biasanya pilih ni lah. Maknanya boleh pilih salah satu. Okey, dekat bawah ni dia ada option lah. Maknanya nanti bila lepas habis ahli buat pengundian, result dia akan nampak di bawah. Saya akan tunjuk lepas ni lah. Yang ni untuk biasanya yang ni kita nak tahulah siapa yang mengundi. Kalau kita tak nak set sebagai anonymous, kita yang ni lah. Yang saya cakap tadi maknanya bukan saja host, tapi co-host. Macam kita pilih presenter masa yang dekat meeting tu, dengan dekat posisi ramai tu, kita pilih yang presenter tu, dia pun boleh akan, kalau kita klik ni dia boleh edit lah. Untuk ni saya tekan save. Okey, sekarang ni yang kita buat tadi dah ada dah sini. Tapi kalau ikut status ini ni draft je lah. Dia hanya draft. Dan kalau kita, dalam ni kita boleh ni lah, kita boleh edit lagi. Kalau nak edit lagi, kita boleh edit. Semua kan, kalau nak ubah ke apa. Okey. Bila dah buat macam ni, kita dah create a poll ni. Okey, sekarang ni kita nak buat meeting lah. Okey, dah buat meeting. Kita klik ada join sini. Join. Tapi kalau apa ni sekarang ni sebab saya dah ada buat demo yang untuk yang ni tadi, di dalam ni kita nampak satu, maknanya jadi bila dah klik tadi, bila kita klik join tadi, automatik dekat atas ni akan ada ikon form sini atas ni. Macam ni dua ni sebab saya pun ada macam testing ni, saya ada nampak ada macam ada satu lagi lah. Dan kalau kita klik satu tadi akan keluar satu di sini. Okay, contohnya sekarang ni kalau macam sekarang ni yang boleh ni untuk yang organizer saja yang nampak. Nanti lepas ni siapa yang nak test tu boleh lah. Okay. Sekarang ni dari segi pandangan host atau organizer, dia dapat macam ni. Macam ni contoh ni saya dah buat lah. Sebelum ni saya dah buat contoh kan. Maknanya yang sebelum ni saya dah buat dua. Ini cara dengan tempat pelancongan, contoh ikan. Okey. Bila saya klik okay. Okey. Sekarang ni kalau saya klik reopen poll ni, masing-masing di paparan akan nampak poll ni. Akan dapat macam ni lah. Masing-masing ada dapat macam ni tak? Dia akan keluar satu paparan atas ni.
Okey, nampak? Okey. Kalau macam ni, kalau nak jawab boleh jawab. Contohnya dah klik ni, submit. Boleh ni tak? Boleh Boleh jawab. Saya dah apa jawab. ni, klik tak? Dah boleh. Okey, bila masing-masing klik tu kita akan nampak secara langsung tau. Okey, kata ada siapa yang pilih Fraser Hill. Ni contoh lah, tak tahulah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada contoh lain bolehlah masukkan lebih lagi. Ramai dekat sini pilih genting ni. Kamera Highland. InsyaAllah ada lepas ni lah PKP. Ada yang kata sensitif kalau sebut isu Itulah. perlindungan ni, time-time sekarang ni. Itulah sistem kan. Nak bagi apa ni semangat sikit lah. Apa ni lepas ni nak tahu akhir tahun ni insyaAllah lah. InsyaAllah Tapi Negeri Sembilan dah boleh dah ke Podison. Okey, boleh teruskan saja tadi sesi iklan jap. Dah boleh ni dah apa ni dah. Okey, apa namanya nak cakap sini mana nampak lah dia punya nampak sini yang paling banyak sekali kamera Highland lah. Ada yang keluar dekat ruangan chat benda tu? Benda ni memang keluar di ruangan chat. Oh. Macam saya ni memanglah sebab saya sebagai apa ni host akan nampak macam ni lah dia punya ni. Depan ni. Sebab sekarang ni saya maknanya yang saya buat dekat kalender tu kalau macam sekarang ni saya dah buat 2. Jadi maknanya kalau macam saya pilih satu ni saya yang ni saja dah yang keluar. Kalau macam yang ni kan. Yang kedua ni saya boleh ni. Kalau macam saya reopen maknanya nanti dapat 2 lah. Dekat ruangan chat tu lah. Dapat 2 option dalam chat. Oh, okey, betul. Okay. Ada 2 option. Dia akan terus keluar macam ni. Yang ni saya ambil ikan keli. Boleh try. Boleh try peserta boleh try. Kalau nak try kita tengok ikan mana yang menjadi kegemaran. Ikan keli tengok. Dia live terus keluar pool tu. Maknanya yang ni senang lah. Maknanya bila nampak macam ni nak buat keputusan ke mana ni tak adalah kita kata apa ni siapa ni pilih siapa ada rahsia ke apa ke. Maknanya kalau klik ni masing-masing tahulah. Ada yang komen ni nak pilih ikan ke kereta sebab ada kelisa. Tak apa, nanti kita buat kereta kembung. Aduh. Okey, semua dah semua dah undi Ya, undi ikan ni banyak kaki-kaki pancing ni. Kaki-kaki joran. Muhammad Nazmi. Kaki joran ramai. Tapi dah boleh mancing sekarang kan? Rasanya dah boleh mancing kan? Semua dia. Dah boleh. Okey, apa ni? Okey, misalnya kita dah live kan. Okey, sekarang ni status dia live tau atas ni. Mana kalau ada status live, maksudnya selagi dia live tu, selagi tu dia boleh maknanya boleh ubah, maknanya dia boleh inilah jawab. Okey, sementara ada soalan tepi ni saya boleh baca Boleh. Okey, daripada Nur Amira Abdul Samad, dia tanya macam mana kita nak allow guest untuk dapat lihat dan boleh type dekat ruang chat. Kadang-kadang dia ada guest yang daripada organisasi luar, feature chat tu tak dapat dilihat. Chat tak dapat dilihat Rasanya kalau dia dah masuk boleh tengok kan? Ataupun dia masa ni dia live kot. Live stream ke untuk orang saja. Ada yang masuk secara guest ke? Macam mana kita nak allow guest untuk dapat lihat dan boleh type. Saya dapat kan. Apa ni guest pun dapat rasa sekarang ni kalau macam dia orang nak. Okey. Kalau ikutkan memang kalau guest boleh masuk kan? Boleh dapat. Okey. Guest ni kadang dia tak dapat tu sebab kadang-kadang tu ada yang dia meeting tu dia melalui channel.
Kalau melalui channel, kalau dia createkan meeting dalam tu, memang kalau macam guest tu dia tak nampak lah yang sesi chatting tu. Ha. Sebab ada komen dia kata saya tak login dan saya sebagai guest pun dapat chat ni juga. Dia gunakan platform Edge. Dia bukan daripada Teams ni lah yang install tu. Bukan software Microsoft Teams. Dia gunakan daripada web. Pun dapat baca chat. Browser lah. Browser lah. Maknanya kalau macam biasa, kalau tu masuk ke meeting memang boleh nampak lah. Tapi browser pun boleh nampak rasanya kan. Browser pun boleh tengok. Browser pun boleh tengok. So tak ada masalahnya kalau guest ni. Cuma browser ni, tapi kita galakkan guna apps lah. Sebab kadang tu browser ni ada setengah tu dia tak support lah, sebab kalau ada macam yang apps ni dia sentiasa update kan. Macam Edge tu kalau yang Microsoft tu mungkin okey lah, rasanya okey. Sebab dia pun, tapi yang penting ni nak kena update lah. Update browser tu. Takut ada features yang dia tak boleh guna kan. Takut ada yang dia tak boleh guna. Tapi kalau nak full features tu boleh guna Microsoft Teams apps lah. Okey, sekarang ni kita tengok sekarang ni live kan. Okey, kalau kita nak sekarang ni kita nak tutup. Kita tutup, kita close lah, kita klik sini close pool. Maknanya nanti tuan-tuan dan puan-puan tak maknanya kalau tengok status dekat chat tu, status tu dia akan tulis close. Sekejap tengah scroll. Cuba pergi kat scroll edit sebelah kanan ni nanti. Okey. Status dia dah close. So dia tak boleh buat apa lah kalau dah close. Okay. Okay, tadi saya cakap yang berkenaan kita boleh buat masa meeting kan. Okey, yang ad hoc tu kita klik kat sini. Maknanya kita boleh buat segera lah, tak payah nak buka kalender apa kan. Create new. Kita macam masa tadi lah. Klik multiple choice pool. Ni masuklah ni. Pemilihan apa ni, calon ke apa kan. Lagi ke nama-nama yang kelima lah. Yang lain semua kita buat biasalah, tak ada apa yang ni. Maknanya pilih default, klik save. Okey, bila kita create yang baru tu, dia ada bawah ni. Tapi status dia draft lagi lah. Okey, bila draft ni maknanya setakat ni host saja yang nampak. Kalau saya klik launch, semua akan dapat lah live. Maknanya kalau live ni akan keluar ni. Maknanya benda ni, fungsi ni berguna lah kalau macam nak buat tengah meeting tu, ada tengah terfikir, ada nak buat pemilihan macam organisasi besar tu, kadang tu dia nak apa ni, pilih nak nama produk ke, boleh je. Boleh lah guna cara ni.
Dia kalau vote sekali aja. Kalau nak vote ni sekali. Ni memang sekali, tak boleh yang 2 kali Memang sekali. Tak. Ini yang pelik ni, Nur Fazliana Ramli. Saya buat 2 kali boleh. Boleh? Pelik ni. Nanti Macam mana dia boleh buat 2 kali ni? Boleh. Kalau tu dia saya tengok ada macam sorry, boleh. Saya pun sebab saya get, sebab saya sebagai host kan, saya pun tak pernah buka dekat yang biasa ni. So persoalan dah terjawab lah. Dah terjawab lah. Maknanya boleh lah. Sami pun. Vote-vote ni tak ada melibatkan politik Ada yang komen kalau lalang macam dah masuk politik tu. So khusus hari ni tak ada melibatkan Ni politik. masih boleh cuba lah. Sebab benda ni sebab saya tunjuk ni pun nak tunjuk nanti kalau macam tuan-tuan dan puan-puan ada masanya boleh explore lah benda ni. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tentang topik 2 cipta pu dalam mesyuarat? Rasanya dah jelas tadi. Sebab ramai dah vote, rasanya dah jelas lah penerangan yang diberikan Encik Wan. Kalau ada boleh komen dekat ruang chat. Guru Setia akan jawab insyaAllah. Kalau saya sempat baca, saya akan bacakan. Okey, kita dah selesai topik yang kedua Cik Wan. Topik kedua dah selesai cipta pu dalam mesyuarat. Dah selesai dah. Okey, alhamdulillah setakat ni topik kedua dah selesai. Dan seterusnya kita teruskan saja topik yang ketiga iaitu fungsi whiteboard. Sebelum ni mungkin ada yang dah pernah guna dekat platform lain. Hari ni kita nak tengok fungsi whiteboard bagi Microsoft Teams. Terima kasih kepada yang baru masuk dekat kursus ni, dalam kursus ni secara dalam talian. Yang akan disampaikan sebentar nanti adalah topik yang ketiga yang merupakan topik terakhir untuk Microsoft Teams lanjutan siri 2 untuk hari ini, iaitu fungsi whiteboard. Dan segala hormatnya saya mempersilakan lagi sekali Tuan Penceramah Encik Wan Aziaris. Okey, kita dah pergi pada breakout room yang sekarang, yang tadi tu pool. Okey, sekarang ni kita pergi ke Okey, sekarang ni kita pergi ke whiteboard lah. Sebenarnya fungsi ni simple je sebenarnya. Sebab dia punya dia macam straightforward . Okey, yang ni whiteboard ni dia macam kalau kita meeting ni, kalau macam kita ada kertas, macam kita boleh conteng tu, lebih kurang macam tu lah konsep dia. Kita ada pen, kita ada tu maknanya bebas. Tak ada kita nak ada format apa-apa tu, tak ada ni lah. Maknanya yang ni kalau macam untuk whiteboard ni biasa masing-masing ada ni lah dia punya, mana bila dia klik aja dia boleh dia akan satu option tu, sama ada dia akan sama ada kita sendiri yang nak tunjuk ataupun nak share dengan ahli yang lain. So berguna kalau kita nak buat draft chart apa-apa kan. Macam ni lah. Kita guna yang ni lah.
Maknanya lebih pada macam lontaran pendapat lah macam gitu. Orang nak apa-apa je, terus je masukkan dalam tu. Sticky note, fungsi sticky note pun ada. Sebab ni simple je lah whiteboard ni. Nanti saya akan tunjuk lah macam mana dia punya ni. Okey, untuk whiteboard ni sebenarnya kalau kita yes. Okey, sekarang ni sebab saya tengah present. Kalau tuan perempuan klik pada ni, dia akan satu sheet, dia akan nanti saya tunjuk. Itulah pula. Okey, sebenarnya fungsi dia punya tu ada kat sini sebenarnya. Saya tak jumpa pula, saya tak letak dia punya file sini. Sekejap nanti saya tunjuk yang ni. Whiteboard. Okey, maklumat untuk peserta sekiranya ada pertanyaan selepas ni, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada permasalahan yang berlaku tentang Microsoft Teams, nak tahu info lebih lanjut. Selepas kursus ni kita akan bagi email daripada Helpdesk PTM untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh email ke helpdeskptm@ukm.edu.my ataupun boleh hubungi talian hotline PTM di sambungan 7070. Dekat situ boleh pertanyakan tentang masalah tentang Microsoft Teams lah. Mungkin ada yang kurang faham dalam kursus kita hari ni, nakkan lebih lanjut, boleh hubungi talian hotline PTM di talian 7070 ataupun dekat efek sistem maklum balas dan aduan UKM. Nanti di penghujung kursus kita akan bagi detail lah macam mana nak hubungi PTM ataupun bertanyakan tentang masalah yang berlaku ataupun nak tahu tentang lebih lanjut tentang Microsoft Teams ni. Okey, yang ini whiteboard, yang ni saya pun ni buka ni dia sebab sebelum ni saya ada pernah buat testing ni, dia keluar sekali lah, dia ambil yang akhir ni. Masing-masing okey. Sekarang ni masing-masing ada nampak nanti masing-masing ada nampak macam whiteboard tak depan? Nampak yang ada nampak. Yang ini sebenarnya contoh yang ada buat semalam ni. Jadi dia terikut sekali.
Tak boleh ni. Okey, masing-masing dah nampak, cuma kalau saya nak tunjuk dekat apa ni tak boleh nak tunjuk lah sebab dia punya, sebab saya share pergi kepada whiteboard, sebab dia kena pilih salah satu. Sebab sekarang ni whiteboard ni dia ada pilihan, okay? Jadi kalau saya nak buat screen dekat sini tak nampak. Okey, macam ni lah. Saya akan tunjukkan PowerPoint dulu, lepas tu saya akan pergi ke whiteboard ni. Okey, macam tadi saya tak boleh tunjuk lah sebab kalau saya klik saya akan tunjuk ke whiteboard. Cuma sekarang ni saya tunjuk screenshot yang saya dah ambil sebelum ni. Okey, dekat atas ni, kalau kita nak buat whiteboard, kita pilih yang untuk sharing ni. Kemudian dia akan keluar ada ni lah, kita boleh saya rasa semua pun dah biasa buka dah ni, kalau masih siapa yang nak share tu kan. Dia akan ada satu sini ni, Microsoft Whiteboard. Okey, untuk akses whiteboard punya function ni, klik pada sini. Saya rasa ramai yang pernah nampak, cuma tak tahu apa fungsi dia. Okey, bila klik yang ni, dia akan bagi satu option. Okey, dia akan bagi option sini. Do you want to present or collaborate? Maksudnya sini kalau macam kita seorang, macam kita sendiri yang shot sendiri. kita yang shot control sendiri, lah. Pilih atas je lah. Present whiteboard, only you can edit. Kalau kita nak dalam kita nak member kita sekali ke masuk sekali, tapi sebenarnya whiteboard sebenarnya biarlah hidup semua share kan. Klik collaborate ni, lepas tu klik collaborate on whiteboard. Bila klik aja dia akan keluar macam ni lah. Yang macam yang tuan-tuan dan puan nampak tadi, yang macam tu lah. Bendanya simple je. Contohnya saya buat sekali lagi dah saya tunjuk. Masing-masing nampak jadi yang saya buka ni. Yang proses tadi tu maksudnya yang tadi tu yang saya tunjuk tadi tu maknanya proses sebelum kita keluarkan yang tuan-tuan nampak ni. Maknanya dalam ini masing-masing boleh share lah sebab dalam ni. Okey, dalam ni saya setkan semua boleh. Kalau masing-masing nak try ke tulis ke boleh type sini. Boleh. Boleh kan? Masing-masing cuba nak guna eraser ke, atas ni ada banyak ni, ada macam sticky note. Try je buat macam tu. Tapi dia tak tahu siapa yang tulis. Tak tahu. Dia tak tahulah, tiba-tiba je dia akan muncul. Dia macam lontaran pendapat kan. Macam brainstorming, jadi tak adalah kita nak tak ada hak lah, siapa nak tulis. Dia tulis nama sendiri pun ada. Pada ni kira macam ikut idea. Kalau macam ada idea je tulis macam nanti mana tahu macam dalam meeting tu nampak ada idea-idea yang benar ke. Sebab dalam ni dia bagus lagi. Sebab apa, kita boleh pilih gambar. Kita nak bergambar apa, nak add image. Kalau macam yang biasa ni kita tak boleh nak add image. Macam yang ni kita boleh add image. Dekat atas ni. Kita boleh nak tag siapa, nak padam balik. Padam pun boleh.
Bagus-bagus ni apa ni semua dah faham semua ni macam-macam benda dah. Dia image ada size tak? Image dia setakat ni yang saya try tak ada lah apa ni limit size. Copy je mana boleh je masuk. Okey, ada yang komen dia kata saya masih tak nampak. Dia kata whiteboarding in progress. Mungkin pakai web kot. Mungkin web ataupun mungkin internet ke. Sebab kejap kalau pakai Microsoft Team punya software okey. Itulah macam browser kan, macam browser ni setengah tu dia tak function dia kurang sikit. Setengah tu dia lambat. Itulah kalau macam browser ni biasa dia lambat. Kalau macam apps ni dia terus je boleh guna. Nanti besok kalau ada meeting ke bolehlah try. Itulah. Tak payahlah guna pensel apa kertas. Kalau participant tak ramai okey, kalau ramai nanti dah tak nampak. Kalau tapi itulah. Apa yang dikontek ni. Tapi macam kita okey kot, macam staff okey kot. Macam ni macam student ni tu susah sikitlah. Dia suarakan dia punya emosi pula dekat dalam tu. Macam-macam emosi tahu kan, macam-macam kita dah tak boleh kontrol. Kalau boleh pun padam je lah sini. Okey, ada kata saya masuk nampak whiteboarding program. For now only member of this can participate. Ada setting dia ke untuk buka guest buat contengan dekat whiteboard ni? Rasa tak ada apa. Rasa je yang tu guest ke apa? Guest ke ni Guest, dia login as a guest rasanya Mr. B. Mungkin ada ni lah. So as a guest tak banyak tak semua function boleh gunalah as a guest kan. Okay. Maknanya dia protect lah kat situ. Apa ni elok kalau macam tu, kalau macam UCAM ni elok guna yang UCAM punya email lah lepas ni. Ada yang komen menarik, dia kata boleh buat aktiviti sesuai kenal dengan student. Bagus-bagus. So, kalau macam letak gambar di situ. Puan Hazlina Ghazali, orang kuat pusat kebudayaan. Bos. Bolehlah try. Sebab apa ni saya pun macam-macam function ni saya pun bukannya guna semua pun sebenarnya. Ni saya tunjuk yang basic je lah. Kadang kita ni kena buat praktikal sendiri, amali sendiri. Betul. Baru kita dapat. Sebab benda ni semua kena explore. Maknanya sekarang ni saya tunjuk fungsi-fungsi ni dah ada. Jadi terserah pada tuan-tuan dan puan-puan lah macam mana nak jadikan dia lagi elok. Nak olah dia. Olahkan dia macam mana. Kalau nak buat apa ni, ice breaking training pun boleh juga. Okey, ada sebarang pertanyaan ke setakat ni? Kalau ada nak tanya boleh terus komen dekat ruangan chat. Untuk link kehadiran nanti pihak Australia akan letakkan di ruangan chat ya. Okey Cik Wan, setakat ni itu ke topik kita, ada lagi ke ataupun ada topik tambahan? Nanti saya lupa nak beritahu lagi macam kita dah macam dalam ni whiteboard ni sebenarnya kita boleh save. Kalau pergi dekat atas kanan tu ada macam ada apa ni bulat bergigi tu. Setting tu gambar macam setting. Okey, setting menu. Ada macam setting tu. Kita boleh kita boleh save ni simpan dekat kita punya PC. Okey. Kalau kita klik dekat setting dia ada export. Dia export di dalam file PNG lah. Dia ada apa ni about ni lah semuanya pasal macam organizer. Dia nampak satu lagi option ni, ada participant can edit.
Contohnya macam ni lah, saya tunjuk ni kan. Tu saya cakap topik paling last ni memang menarik, whiteboard ni. Masing-masing apa ni boleh ni lah, boleh cuba. Ada yang nak bertanya ke, boleh buka mic. Okey, makluman kepada semua peserta, kalau nak bertanya boleh on mikrofon. Itu ada link untuk whiteboard dengan guest letak dekat chatting. Macam mana? Dekat chatting tu ada URL untuk whiteboard dengan guest. Okey, terima kasih Mr. B. Macam kenal. Mr. B. Okey, Cik Wan, rasanya peserta pun dah tak ada soalan. Ada lagi topik yang hangat ke sebelum kita melabuhkan tirai pukul 12 nanti? Encik Wan, nak tanya. Kalau yang kita boleh edit dokumen daripada partisipan yang lain tu macam mana? Dokumen apa dokumen macam mana? Maksudnya macam kalau Mr. Hairul dia tengah present, lepas tu Mr. Wan boleh edit dokumen dalam apa yang tengah dipresent oleh Mr. Hairul. Oh, yang tu dekat share, dekat apa ni, dekat macam misalnya nanti maksudnya nak bagi orang lain control kita punya presentation lah. Kan? Ya, ataupun kita nak minta dia edit terus kita punya dokumen kan, macam sebab kita tengah meeting. Sometimes benda tu kita nak terus ubah lah. Request control tu boleh masuk kan? Ya. Dia sebenarnya kalau macam tu dia kena set yang seorang lagi tu sebagai presenter lah. Dia akan set seorang lagi tu sebagai presenter yang maknanya masa kita tengah present ni, masa kita tengah present ni dia akan keluar satu option dekat atas tu, dia apa ni apa tu, tak silap saya dia macam allow edit. Macam allow edit tu kita bagi ke dia lah, kita pilih nama dia, kita allow bagi kepada dia untuk control kita punya slide. Okey kan, sebab saya tunjuk apa ni, saya bagi tahu macam tu je lah, nak tunjuk tak ada pula dia punya macam mana? Ada yang nak tu lagi ke yang untuk breakout room? Oh, okey. Cik Wan nak tanya. Ya. Kalau host tu kan dah buat breakout kan? Host tu pergi ke group tu, adakah yang main tu terpadam?
Yamin tak terpadam. Still ada. Still ada. Yan, dah sebelah-sebelah pun nak tanya kat dalam Teams ke? Tanyalah dekat dalam bilik, terus sebelah-sebelah. Hello, work from home. Selagi ada kemudahan. Sebenarnya ada satu lagi situation sebenarnya dalam breakout room tu. Breakout room ni sebenarnya kadang-kadang tu kita dah set dah semua nama tu dalam breakout room. Tapi tiba-tiba adalah ahli yang masbuk kan. yang dia lambat attend kan. Dia lambat attend tu, yang tu pun kita boleh assign masuk dalam apa dia. Maksudnya bila nampak ada satu dalam assign tu, yang dalam main tu kita boleh assign masuk ke dalam room. Sebab saya nampak macam Webex kalau host pergi ke group dah hilang. Macam Webex lah. Webex tu lain lah cara dia. Macam Teams. Macam Teams ni dia punya ni sebab saya tengok dia punya platform ni dah memang canggih lah. Maknanya dia bagi kat kita semua. Cuma kita lah nak kena explore tu. Sebab banyak, sebab kalau ikutkan ni kalau nak kira team saja ni rasanya bukan seminggu. Yang tu pun kita tengok tu yang dia update sekarang ni. Nanti akan datang ni ada banyak lagi yang dia update. Macam yang saya cakap tadi lah, yang untuk pool kan. Pool ni kita kena buat, kita kena createkan, kita kena pergi kalender, edit. Kemungkinan masa depan tak payah dah nak pergi kat kalender, maknanya pergi dekat meeting ni terus boleh create. Okey, ada soalan dekat sini. Salam Encik Wan. Saya nak tanya kenapa ada situasi guest tak boleh komen, dia tak nampak view chat. Sebab dia tak install Microsoft Teams ke ataupun sebab dia guna web? Dia jadi macam ni biasanya. Yang ni biasanya dia jadi masa dia create dalam ahli tu dalam Teams. Kan masa kalender ni. Rasa tak nanti Saya share screen jap. Saya pun test juga benda ni sebab saya pun ada juga test sebagai guest, kenapa tak dapat apa ni, dia kata situ itulah dia kata apa ni, guest not allowed kan. Sebenarnya saya tengok dia punya cara dia. Saya tengok kalender ni. Okey, yang dalam meeting ni, tapi saya tak nampak lah sebab ini sebab dah create kan. Masa createkan dekat kalender ni, kita ada satu option tau. Ni, add channel ni. Jadi kalau kita add channel ni, jadi ahli yang dalam channel ni aja yang boleh chat. Dia kena tengok kalau macam kita macam tadi kan, sebelum ni yang macam saya punya, yang macam sesi ni saya tak letaklah channel ni. Kalau kita letak channel je, dia akan siapa yang lain daripada yang luar daripada yang dalam channel ni, dia tak boleh hantar mesej. Cik Wan, maksudnya dekat sini, Assalamualaikum, saya Mas Ayu yang bertanya. Maksudnya Cik Wan, kalau peserta tersebut ataupun guest kita tu, kita suggest diorang bagi ke email kat kita, kita create the channel, add diorang dalam channel tu ke untuk bolehkan mereka chat? Kalau tak mereka view pun tak boleh, chat pun tak boleh, betul ke? Ya betul. Kalau macam guest sekarang pun, dia pun sekarang ni kalau macam meeting biasa ni, dia pun tak boleh nak kongsi file. Jadi kalau kita nak bagi kepada dia boleh access file kena masuk dia dalam team, dalam channel. Maknanya add dia dalam channel.
Sebab pengalaman saya kendalikan satu meeting yang melibatkan orang luar, bila kita attach file dia tak nampak file. Betul. Lepas tu dia nak komen, dia tak boleh nak komen. Kita pun kenapa tak boleh? Pakai Ah. web ke, pakai apps ke? Oh, situasinya sebab dia tak di-add di dalam Situasi ni channel tak dia. ada. Sebab saya pun bukan guna hari-hari tim ni, jadi saya test dulu tengok kenapa tak boleh hantar kan. Saya cek saya explore tu rupanya nama tu tak ada dalam list dalam Teams tu. Maksudnya walaupun dia adalah guest, kita boleh invite dia di dalam channel tersebut. Itu yang membolehkan Boleh. dia chat. Kalau tak, tak kira lah dia UKM ke orang luar ke, kalau tak add to the channel, cannot view and cannot chat, right? Ya betul. Oh, okay. Terima kasih Cik Wan. Setakat yang saya tahu macam tu, saya pun banyak juga lah saya try explore yang ini. Kadang tu sebab saya dekat bahagian Adwar City ni macam-macam saya dapat Adwar ni kan. Yang satu lagi tu yang banyaknya yang pasal yang pasal password ni. Sebenarnya kalau kan semua staff ke student boleh reset sendiri. Tapi sebab setengah tu tapi ada setengah tu sebab masa dia register online tu dia skip yang untuk bahagian yang add nombor telefon tu. Bila tak add nombor telefon tu dia akan asyik nak kena minta reset password. Jadi admin nak kena reset password lah. Cik Wan, saya ada satu lagi soalan. Maaf sebab saya bertanya lagi kan, sebab bila kita ada pengalaman menggunakannya, kita pun tak tahu nak tadi kenapa dia jadi macam tu kan. Kalau macam co-host kan, kita akan ada main host dan kita boleh invite co-host juga kan. Dan boleh. Berapa maksimum co-host yang kita boleh invite? Co-host saya pun tak pasti lah berapa ramai. Tapi setakat ni saya try macam 5 setakat ni saya try 10 orang tak ada masalah setakat ni. Setakat Cik Wan try 10 okey lah. 10 okey lah, tak ada masalah. Maksudnya yang try ada pernah try ramai yang dia tak boleh add kan? Tak pernah cuba tapi ada yang bertanya, and then persoalan juga, bila kita apa perbezaan orang yang pegang admin dengan dan co-host tu, apa perbezaan limitasi kedua-duanya? Maksudnya extra kepada main host dengan co-host tu dia sama ke ada different? Saya tengok ni dalam saya try tengok ni. Bila kita cari kat Google, kita pun boleh tahan pening juga. Terutamanya kita kalau orang teknikal kan. Sebab ni kadang tu kalau kita nak cakap sekarang pun kita tak boleh nak tu juga kadang tu Microsoft ni dia ada perubahan kan. Sometimes dia tambah baru tapi dia sentiasa update kan benda ni. Betul. Macam yang tadi kan yang dalam breakout room. Breakout room tu kalau ikutkan dia punya tak ada sebenarnya yang saya tunjuk. Sebenarnya ada satu lagi option dia ada tambah dia ada baru tambah timer. Maksudnya timer tu lah yang akan control apa yang dalam breakout room. Maksudnya kita boleh setting the timer ke Cik Wan? Dekat mana? Dekat yang dalam breakout room tu? Dia ada timer tapi timer bukanlah maksudnya dia habis timer tu dia tutup, tak ada. Maknanya dia bagi macam peserta tu dia nampak lah berapa lama masa dia ada. Dia tak adalah macam kan kalau Zoom ke apa, sometimes kalau kita boleh set dia, kalau kita ada hall, kita buat satu hall, kita buat breakout room, kita ada tempoh masa tertentu, tamat je host tu boleh macam auto pindahkan dia orang ke hall balik. Daripada breakout room dia tak adalah benda tu. Setakat tak adalah saya telefon memang tak ada ni lah. Tak ada option yang dia boleh automatic. Sebab sometimes bila kita peserta yang ramai dan kita groupkan tu, nak in out masukkan satu-satu tu ada cabaran lah juga. Memang. Kalau peserta kita tu beratus. Tapi boleh je macam tadi kan. Kalau kita close tu dia kan automatic masuk ke main room lah. The main room, maksudnya kalau kita macam kata kita buat workshop lah, lepas tu kita pergi ke main room, dia nak masuk balik ke, mungkin kita ada slot yang lain, kita nak masuk balik ke breakout room, kita kena create baru breakout room ke dia akan ada je?
Macam ni lah, apa ni, sebenarnya dia ada satu lagi, itulah kalau macam sebenarnya breakout room ni sebenarnya ada dia kena buat sesi khas kot. Sesi khas. Sebab apa, yang tadi tu saya tunjuk tu yang dia auto. Kalau nanti saya tunjuk yang banyak pula bertaja, sorry dah pukul 12. tak apa. Dah halang apa ni, kita tunjuk sekali lah. Knowledge ni sangat berguna lah bagi saya sebab digunakan kan setiap hari. Sebelum ni Prof Rohi daripada FSK FSK pun ada pernah tanya juga. Bila explore sendiri tu kita kalau bukan orang teknikal ni sikit mencabar lah. Dia macam tadi kan. Dia masa kita masuk tadi. Dia ada sini ni manual. Satu ni auto, tadi tu saya tunjuk ni auto. Lepas tu dia ada satu lagi kita boleh control dekat dekat sini. Yang dekat breakout room ni pun dia ada satu, dia ada menu sini ni. Nanti saya tak masuk. Saya apa ni try buka. Okey, lepas ni boleh cubalah yang apa ni yang untuk functional breakout room. Contoh daripada guide yang Cik Wan bagi kami boleh dapat ke macam mana atau boleh buat reference kat mana-mana ke? Mana yang dekat apa ni PowerPoint? Cik Wan kongsikan hari ni. Sorry sebab saya masuk lambat berperasan email lah begini terlepas. Tapi dalam ni pun tak adalah detail sangat, tapi nak nampak apa ni macam mana nak buat tu boleh lah. Supaya ada guide lah kalau sebab awal tadi saya terlepas juga sesi sebab saya tak perasan ada email invitation. Tak apa. Nanti mungkin saya minta setiap bolehlah sharekan apa ni. Kongsikan yang file ni. Dia repeat tengok balik. Kadang-kadang bila kita start buat baru kita nampak masalah dia. Yalah. Memang benda ni kita kena buat sendiri. Itulah macam saya pun macam saya try tadi, saya nak try nak buat yang apa ni nampak apa yang peserta nampak, tapi macam ada gangguan sebab saya try kat rumah okey, bila nak buat pagi ni jadi masalah. Dia ada time cabar dia. Ada time dia memang ada, itulah kita pun tahu macam network problem lah. Kalau kami ada masalah dalam benda-benda macam ni, kalau di PTM kami boleh refer bahagian apa ya Cik Wan? Apa ni dekat helpdesk. Helpdesk PTM ke? Macam mana dekat ni? Dekat apa ni boleh je call sini. Call bertanya bahagian site. Itulah sekarang ni, itulah kalau macam tu nampaknya macam tak apa, kalau macam email pun email nanti bagi nombor telefon tu nanti kita on call balik lah. Okey. So tu boleh WhatsApp jugalah maksudnya dekat nombor. Boleh WhatsApp boleh. Biasanya macam WhatsApp ni cepat lah macam itulah apa ni yang WhatsApp ni memang popular lah dekat A2 ni. Sebab setiap hari kita akan biasanya sebab itu kita on the spot kan. Itu kita jawab lah. Dia saya tunjuknya. Sebab kalau sometimes kita ada on the spot masalah dan kita tengah run meeting ke training, so kita tak tahu nak cari solution tu kat mana. Terutamanya yang melibatkan orang luar lah, kalau macam sama-sama akaun UKM saya rasa tak mencabar sangat. Yang melibatkan guest-guest ni. Yang tadi kan yang pasal breakout room tadi kan. Bila kita klik dekat breakout room ni, dia ada satu option sini ni. Automatic move participant to room. Satu lagi tu participant can return to main meeting. Maksudnya sekarang ni kalau macam saya off yang ni kalau macam saya on yang ni kan,
Maknanya peserta tu bila dia boleh keluar masuk. Buat macam tu juga set dia. Maknanya set kena on yang ni lah. Partisipan can return ni. Maksudnya dia ada setting yang bersamaan dengan Zoom jugalah kan sikit. Zoom saya tak pasti, saya pun tak tahu. Tak tahu tu, tapi kalau macam Teams ni dia ada option lah yang untuk balik ke utama dengan balik bilik yang breakout room tu. Tapi sini lah kalau maksudnya kita boleh refer dekat bahagian support Microsoft jugalah kan kalau saya tengok dekat boleh, skrin. sebab apa ni, kita punya yang Teams ni kita tak ada. Sebenarnya apa yang Microsoft bagi tu kita saya dengan apa Cik Imran ke dengan apa yang Cik Hazian daripada aduan pun kita open je, maknanya sama je dengan kalau macam nak refer apa-apa boleh je Google dekat Google ni, Google type je apa masalah tu, insyaAllah kadang tu ada yang ni lah. Macam saya sekarang ni kan, saya check ni dekat kita punya panduan dia macam mana kita boleh refer. Macam ni tadi kan yang macam limit masa tadi tu, dia tunjuk sini lah, set time limit. Dia ada sini berapa jam boleh, berapa minit kita boleh set lah. Nanti boleh lah kalau macam ada masa boleh nak refer pergi ke support Microsoft ni. Kat sini macam-macam ada. Yang untuk backup room tadi kan saya pun tak sempat nak bagi tahu. Yang ini sebenarnya kalau dia maksimum 300 orang. Ini semua dia beritahu ni. Tak kira lah kita akaun apa pun, kalau macam UKM kita boleh buat 300 untuk maksimum breakout room 300, tapi kalau orang pakai akaun yang free tu dia ada limitation ke? Yang tu persen dia saya rasa. Masuk sebagai guest pun dia kira dalam 300 people, sebab ini pun dia kata dalam 300 people. Ini pun dia pun tak spesifik juga ni. Cik Wan sangat membantu untuk memahami benda. Kalau apa-apa nanti boleh je, ni boleh hubungi di helpdesk ke, hantar email ke. Ada lagi ke soalan? Okey, rasanya takat itu saja. Ada nak bertanyakan soalan lagi ke? Kalau ada sebarang pertanyaan, Cik Wan boleh letak slide yang aduan tu, aduan ICT tadi. Saya balik kalau macam ada siapa ada pertanyaan ke, boleh ni lah, boleh kontak di ni. Okey. Dekat slide itu ada sebarang, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan boleh rujuk slide yang dipaparkan. Kita ada WhatsApp, kita ada email dan juga talian hotline daripada Pusat Uji Maklumat, unit khidmat dan aduan ICT PTM. Okey, alhamdulillah kalau tak ada soalan, nak kupon food panda pula Mr. B. Tapi sebelum tu saya ingin mohon maaf lah kalau ada sepanjang kursus ni saya ada terkasar bahasa ke atau yang tak memenuhi ke kehendak tuan-tuan ke, saya mohon maaf lah. Okey, alhamdulillah kita telah pun sampai di penghujung sesi. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Penceramah Encik Wan Aziaris di atas perkongsian ilmu yang cukup jelas sebentar tadi. Dan tahniah diucapkan kepada semua peserta kerana berjaya melengkapkan sesi perkongsian ilmu Microsoft Teams lanjutan siri 2 pada hari ini. Saya berharap apa yang disampaikan sebentar tadi dapat sedikit sebanyak membantu peserta memahami fungsi dan tata cara penggunaan Microsoft Teams. Untuk link kehadiran, pihak UCT telah letakkan di ruang chat.
Dan sekiranya para peserta mempunyai sebarang pertanyaan tentang tata cara penggunaan Microsoft Teams, para peserta boleh menghubungi unit ICT seperti yang dipaparkan di slide sekarang. Kita ada nombor WhatsApp, efek, email dan juga talian hotline. Dan untuk makluman para peserta sekalian, sebagai kenang-kenangan diminta semua peserta mengaktifkan kamera masing-masing untuk sesi fotografi sekarang. Okey. Minta on kamera semua. Nak posing boleh posing, nak freestyle boleh freestyle tapi freestyle pun nampak setakat muka saja. Okey, banyak ni je yang on kamera. Nur Fazlina Ramli boleh on kamera sekarang. Kita ada sesi fotografi bergambar kenangan. Okay, ready Okey. semua, senyum, senyum. Senyum. Sabri senyum. Habis senyum jangan. Okey, next. Yang masuk ni agak berat nanti. Kita slow-slow sikit ya. Okey. Ramai ni. Okey, 1, 2, 3 senyum. So next Dapat ke Puan Dana? Ada yang pakai mask tu tak nampak senyum. Puan Dana okey? Okey, tapi slow sikit lah. Okey, tak apa. Mr. B senyum tak susuk tu daripada tadi. Okey, okey. Okey Puan Dana. Okey, 1, senyum. Okey, 1. 3. Okey.